Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti orang yang cuba ugut bunuh Nick Elin didedahkan oleh polis. Tidak sangka sama sekali orangnya ini dan bukan juga calang-calang. Saudara-saudara sekalian, sampai begitu sekalikah mereka tidak menyukai keputusan mahkamah sehingga sanggup menggunakan kekerasan, menggunakan ugutan bunuh terhadap Nick Elin. Walhal mengikut pemahaman beberapa penganalisis politik, sebenarnya ia mudah difahami. Ianya hanya melibatkan pertindihan dan melangkaui kuasa negeri. Walau bagaimanapun, biasalah kan politik telah diguna dan telah dimanipulasi sehingga ianya menjadi begitu panas sama sekali. Namun demikian, hari ini polis menyatakan bahwa telah pun mengenal pasti suspek yang mengugut bunuh Nick Elin. Saudara-saudara, polis telah mengenal pasti individu di sebalik 3 akaun media sosial yang didakwa membuat ugutan bunuh terhadap peguam Nick Elin Zurina Nick Abdul Rashid. Ketua Polis Kuala Lumpur, Aloyuddin Abdul Majid, dilaporkan berkata, polis telah membuka 3 kertas siasatan berkaitan atau berkenaan ugutan yang dibuat terhadap Nick Elin dan 1 kertas siasatan telah siap. Tahun lalu, Nick Elin buat 3 laporan. Kita buat 3 kertas siasatan dengan 1 daripadanya sudah selesai dan ada dengan TPR, Timbalan Pendakwa Raya. 2 lagi laporan masih dalam siasatan dan kita akan lengkapkannya dalam masa terdekat untuk serahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya, katanya, seperti dibetik Berita Harian. Menurut laporan Cosmo, Alauddin berkata polis belum membuat tangkapan terhadap suspek. Terdahulu, Nick Elin membuat laporan polis setelah menerima ugutan bunuh ekoran langkanya memfailkan petition mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Ugutan tersebut termasuklah untuk sembelih peguam kelahiran Kelantan itu. Pada Jumat lalu, panel 9 hakim Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 8-1 membenarkan petisyen peguam Nick Elin Zurina Nick Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman untuk membatalkan 18 peruntukan dalam enakmen tersebut. Mahkamah memutuskan Dewan Undangan Negeri Kelantan melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, perlembagaan ataupun mahkamah yang membenarkan pembatalan hanya 16 daripada 18 peruntukan tersebut. Susulan keputusan itu, Nick Elin berkata, dia dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman, bukannya menyerang sistem syariah, seperti yang didakwa sejumlah pihak. Sebaliknya, ia berkaitan dengan kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan. Perkara penting yang perlu dinyatakan adalah enakmen jenayah syariah yang dicabar adalah hukuman takzir. Ia bukan hudud, ia bukan kisas, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa. Kalau dulu kita dengar Najib banyak kali menafikan mengenali Jolo, rupa-rupanya ini pendedahan terkini di mahkamah. Hanya Jolo boleh jumpa Najib, kata bekas peguam 1MDB yang kini menjadi saksi utama dalam perbicaraan kes 1MDB. Itu Jasmine Low. Jasmine Low berkata, beliau selalu diarahkan hanya menunggu di pintu pagar kediaman bekas Perdana Menteri itu. Sementara Jolo berurusan dengan Najib. Mahkamah Tinggi diberitahu hari ini bahawa bekas peguam 1MDB Jasmine Low tidak pernah masuk ke kediaman peribadi Najib Razak apabila bekas Perdana Menteri itu menandatangani dokumen pelaburan
berkait syarikat itu. Lo berkata, beliau diarahkan oleh ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiak Jo atau Jolo untuk menunggu di pintu pagar kediaman Najib. Kadangkala katanya, Jolo sudah menunggu di pintu pagar kediaman itu apabila beliau tiba. Pernah sekali Jolo keluar daripada kediaman Najib di Langgak Duta dan saya serahkan dokumen kepadanya. Saya tidak pernah masuk ke kediaman Najib, katanya, ketika pemeriksaan utama dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Depa Nair Tivaharan. Dalam keterangannya semalam, saksi pendakwaan ke-50 itu memberitahu mahkamah bahawa beliau bertugas di 1MDB antara 2011 dan 2000 November 2013. Katanya tugasnya termasuk menyediakan dokumen-dokumen undang-undang berkaitan pelaburan luar negara syarikat itu. Beliau juga berkata, Jolo selalu membayangkan bahawa dia rapat dengan Najib. Jasmine Loh memaklumkan mahkamah hari ini bahawa beliau menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan kepada Jolo dalam sebuah fail. Jolo kemudiannya akan memulangkannya kepadanya dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani Najib, katanya. Jasmine Loh berkata, Jolo akan menyuruhnya mengambil dokumen-dokumen tersebut daripada pihak ketiga untuk diserahkan kepada pegawai 1MDB bagi tindakan lanjut. Beliau berkata, keputusan berhubung pelaburan 1MDB menggunakan pendekatan atas ke bawah yang tidak normal kerana semua keputusan dibuat oleh Najib atas kapasitinya sebagai Menteri Kewangan dan pengurusi lembaga penasihat syarikat itu. Hal ini kerana 1MDB ialah syarikat berkaitan kerajaan di bawah Menteri Kewangan diperbadankan, yang mana sebahagian besar sahamnya dipegang Kementerian Kewangan, katanya. Jasmine Loh berkata, lembaga pengarah sentiasa mengikut semua keputusan Najib kerana terdapat klausa dalam perlembagaan 1MDB yang menyatakan bahawa kebenaran Najib mesti diperoleh untuk pelaburan besar yang mempunyai implikasi kewangan terhadap kerajaan. Najib menghadapi 25 tuduhan salah guna kuasa dan penggubahan wang haram, membabitkan dana didakwa milik 1MDB berjumlah 2.28 bilion yang dimasukkan ke akaun M-Bank-nya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Laurklin Square diteruskan esok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.